Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini Wad Zarkashi telah membuat kenyataan yang pedas, kenyataan yang padu untuk Rafizi Ramli. Apa yang padu tuh? Oke. Rafizi akhirnya membalas Wad Zarkashi. Wad Zarkashi mengatakan jangan lebih bakar. Rafizi boleh masuk penjara. Tapi apa Rafizi balas? Jangan lebih bakar, saya tak gentar penjara. Oke, sebelum kita kepada isu kita yang paling panas, di sini saya sediakan kepada Anda berita baik kepada Anda yang di luar sana yang mungkin sedang mengalami apapun jenis penyakit. Saya di sini bersedia untuk membantu Anda dengan menasihatkan Anda mengambil produk molekul imun, molekul bijak ini. Produk ini sangat baik untuk imun badan kita, mendidik imun badan kita menjadi kuat melawan pelbagai jenis penyakit. Antaranya penyakit hati, penyakit jantung, penyakit melibatkan perut, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gastrik, gout, dan macam-macam lagi penyakit yang kita memang biasa dengar. Jadi dengan pengambilan produk ini mampu mendidik sistem imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat untuk mengetahui lebih tentang produk ini, silakan hubungi saya di nomor yang tertera. Oke, baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, ahli Parlimen Pandan ataupun Rafizi, yang juga bekas Menteri Ekonomi, membalas kenyataan pemimpin UMNO Wad Zarkashi yang mengingatkannya agar tidak terlebih bakar. Tidak terlebih bakar kerajaan kerana kes boleh dicari. Menurut Rafizi, dia selama ini mengelak membalas sindiran berulang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu kerana menghormati kedudukan masing-masing ketika berada dalam kerajaan perpaduan. Baru-baru ini pun di dalam channel YouTube Rafizi Ramli, saya ada nampak Rafizi Ramli goreng habis nama Puak Zarkashi. Anda boleh lihat di dalam YouTube channel Rafizi Ramli. Jadi adakah dengan ini boleh menyebabkan hubungan di antara PKR dan UMNO semakin renggang? Ataupun boleh menyebabkan kedudukan Rafizi ataupun Puak Zarkashi dalam bahaya? Menurut Rafizi, bertahun-tahun dia cuit saya, tapi saya tidak pernah balas. Sebahagiannya kerana saya menghormati tata cara bila duduk bersama dalam kerajaan. Sebagai pemimpin kanan PKR, saya tidak wajar menghentam secara terbuka seorang wakil rakyat dari UMNO. Wah, itu adalah kenyataan Rafizi. Rafizi berkata, dirinya tidak pernah gusar dengan ugutan sebegitu. Malah, bertegas bahwa sepanjang menjadi menteri, dia menjaga integriti dengan tidak mencampuri urusan perolehan. Kalau saya takutkan ada kes, saya tidak meletak jawatan. Saya akur kepada apa yang dikehendaki. Suruh saya diam, saya diam. Suruh saya melompat, saya melompat. Apa maksud Rafizi melompat? Adakah beliau nak lompat parti? Kita pun tak tahulah. Tapi mustahil juga kan, saudara-saudara. Jadi, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan keputusan penjara pula. Masa Puak Zarkashi jadi KP jasa, kerajaan itulah dan pimpinan parti dialah yang mengheret saya ke mahkamah sehingga 14 kes, termasuk dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Masa itu saya reda semuanya dan serahkan kepada ketentuan Allah. Pada 2019, Mahkamah Tinggi Shah Alam mengetepikan sabitan terhadap Johari dan Rafizi, yang ketika itu masing-masing dibebaskan dan dilepaskan daripada hukuman penjara 30 bulan. Pada 2016, Rafizi turut dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan selepas didapati bersalah melanggar Akta Rahsia Rasmi apabila mendedahkan laporan audit 1MDB. Bagaimanapun dia akhirnya dilepaskan dengan bond berkelakuan baik selama 2 tahun sebanyak 10.000 oleh Mahkamah Rayuan. Jadi tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini.
Saudara-saudara, antara kejutan bagi seluruh Malaysia, bagi seluruh rakyat di Sabah adalah berkaitan dengan kes rasuah. Kes rasuah yang melibatkan beberapa nama besar di dalam Kabinet Kerajaan Negeri JRS ataupun Kerajaan Negeri Sabah. Baru-baru ini 2 adun didakwa atas tuduhan rasuah, 2 pemimpin didakwa atas tuduhan rasuah. Tapi satu lagi kejadian ataupun satu lagi pendedahan terbaru daripada ahli perniagaan ataupun Albert Tay yang menyebut nama Ketua Menteri Sabah. Okey, baik saudara-saudara, sebelum kita teruskan kepada isu paling panas, saya kongsikan kepada anda, ini adalah produk molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat baik untuk kekuatan imun badan kita. Sekiranya anda hari ini sedang mengalami apapun jenis penyakit, melibatkan jantung, melibatkan hati, melibatkan perut, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, dan macam-macam lagi penyakit yang kita biasa dengar, bahkan penyakit yang luar biasa pun yang kita jarang dengar. Produk ini meningkatkan imun badan kita. Dengan imun badan kita yang kuat, sehingga 437% memampukan imun badan kita melawan pelbagai jenis penyakit. Produk ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut, berminat tentang produk ini, anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Okey, baik saudara-saudara. Pegawai HJJ lapor polis terhadap ahli perniagaan. Seorang pegawai khas kepada Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, membuat laporan polis terhadap ahli perniagaan kontroversi Albert Tay yang didakwa mengeluarkan kenyataan berunsur fitnah dan berniat jahat terhadap Ketua Menteri. Laporan tersebut dibuat Mazlan alias Johari Manan susulan kenyataan Tay dalam satu sidang media selepas dia didakwa di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu atas pertuduhan memberi rasuah kepada 2 adun. Menurut Mazlan, Tay secara terbuka mempersoalkan mengapa HJJ tidak didakwa bersama 2 adun terbabit, serta mengaitkan Ketua Menteri dengan dakwaan campur tangan dalam siasatan dan pendakwaan, selain mendakwa wujud ancaman terhadap keselamatan dirinya. Dengan persoalan yang ditimbulkan oleh Albert Tay, yang secara terbuka mempersoalkan mengapa HJJ, Ketua Menteri Sabah, tidak didakwa bersama 2 adun terbabit, serta mengaitkan Ketua Menteri dengan dakwaan campur tangan dalam siasatan dan dakwaan. Dengan kenyataan Albert Tay ini pasti menimbulkan pertanyaan, benarkah Ketua Menteri Sabah Haji Jinor terlibat dengan kes rasuah ini, terpalit dengan kes rasuah ini? Nah, itu menjadi pertanyaan lah. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, kita nantikan apa keputusan yang sebenar, apa perkara, apa situasi yang benar-benar berlaku. Kalau ada yang tanya, adakah Ketua Menteri Sabah terlibat? Adakah beliau akan didakwa? Nah, itu hanya boleh dijawab dengan keputusan yang sahih selepas ini. Kita nantikan saja, kita tunggu apa yang akan berlaku. Tapi kalau benar, memang ada pemimpin-pemimpin yang lain di dalam Kerajaan Negeri Sabah, termasuk Ketua Menteri Sabah, ataupun ada adun-adun yang lain daripada Kerajaan Negeri, ataupun mana-mana pihak politik yang terlibat dengan rasuah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tapi sebelum dikenakan tindakan undang-undang, jawatan mereka sudah pasti perlu dilucutkan. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?